lillahi ta'ala lah. Kan dalam bulan Ramadan yang mulia ni kita pun nak apa, nak cerita pusing-pusing kono-kono kan. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua pada fans-fans Harimau Melaya. Hari ini eksklusif sekali lagi kita bawakan untuk anda. Kita bersama dengan Siti Usaha Kehormat Persatuan Penyokong Bola Sepak Perak, iaitu Encik Hakimi bin Abdul Halim. Apa khabar? Sihat tuan? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah luangkan masa dengan Harimau Melaya. So, baru-baru ni lah ada isu yang orang kata apa, membabitkan penyokong dengan persatuan juga. Ada macam kata pasal duit sikit lah. So maybe tuan boleh clearkan benda ni dulu untuk first. Okay. Sebenarnya isu pasal kutipan Solidarity RM RM1 untuk 100,000 penyokong yang kita lancarkan pada 15 hari bulan April yang lepas. Itu selepas perlawanan kalau tak silap dengan Kijang United. Kita lepas tu kita lancarkan sebab untuk tujuan asal dia adalah untuk menyelamatkan pasukan. Kita target 1.7 juta untuk kita kutip dan kita bantu pasukan. Bukannya kita bagi sumbangan ni kepada pemain sebenarnya. Kita ambil duit tu kita akan serahkan kepada MFL untuk kita nak selamatkan pasukan. Sebabnya masalah isu gaji yang timbul itu hari kan. Jadi alhamdulillah walaupun kita tak dapat banyak sehingga kita cut off kita punya kempen pada 25 hari bulan malam yang lepas. Kita berjaya kutip sebanyak 45,909. Jadi 45909. Jadinya isu timbul apabila jumlah ni digenapkan kepada 46,000. Jadi kita ada fan yang prihatin bila tengok jumlah tu 45,000, dia orang terus WhatsApp personal. Dia orang tanya, "Bang, boleh tak kita nak genapkan benda ni?" Jadi saya cakap tak ada masalah lah. Alhamdulillah lah kalau nak genapkan kan. Kita bersyukur orang nak bagi. Lagi satu pun kita boleh lah bagi, maknanya kita boleh bagilah lebih sikit lah kepada pemain. Kalau ikut pada isu sebenar dia, matlamat asal dia, kutipan ni kita nak selamatkan pasukan. Bukannya kita nak bagi sumbangan duit raya. Memang lillahi ta'ala lah. Kan dalam bulan Ramadan yang mulia ni kita pun nak apa, nak cerita pusing-pusing kono-kono kan. Macam apa isunya sekarang ni adalah fan di luar sana mengatakan berlaku penyelewengan di pihak kami urus dia yang menguruskan kutipan. Okey. Benda ni kena clear. Okey. Kutipan adalah sebanyak 46,000. Keseluruhan. Setelah di accumulate, dia jadi 46,000. 46,000 kita utamakan kepada pemain dahulu. Macam contoh ya, dalam ada satu live yang mengatakan pihak saya pandai-pandai bagi ada ikut kasta kan. Saya cakap saya tak ada masalah dengan hamba Allah ni. Jadi cumanya saya perlu penjelaskan di sini dalam Harimau Melaya, 46,000 tu kita utamakan pemain dulu. Pemain yang ada minit perlawanan. Kita perlu utamakan dia orang dulu. Untuk fan-fan di luar sana, saya nak bagi tahu kita utamakan kepada pemain yang berada di atas padang selama 5 perlawanan, yang hanya ada pemain simpanan hanya ada 2 orang, 3 orang. Kan yang ni kita utamakan dulu. Tapi taklah berbeza dengan pemain yang terlibat dengan embargo ni. Kita tahu dia orang pun nak main, tetapi sebab embargo jadi dia orang tak boleh main. Dan kita nak bagi fair and square. Saya bagi, bila saya utamakan pemain, saya dah cakap dengan komiti saya, kita berbincang. Kita ada komiti, kita berbincang, dan saya tanya dengan pihak komiti macam mana kita nak bagi. Mula-mula kalau ikutkan, pihak komiti nak bagi hanya kepada pemain yang bermain saja. Jadi sebagai orang yang bertanggungjawab, yang memberi idea benda ni, saya untuk buat kutipan ni. Jadi saya cakap lah macam inilah, kita bagi je kepada kutipan ni, kita bagi kepada semua, tapi kita bagilah ikut kepada pemain yang ada minit perlawanan. Lepas tu kita bagi kepada pemain yang terlibat embargo. Baki tu baru kita bagi kepada pihak pengurusan, maknanya team management lah.
Mana kepada coach, pada physical trainer, pada kitman, pada siapa saja. Jadi isu sekarang yang timbul apabila kata saya bagi ikut kasta. Okey. Tak payah nak selidik sana sini. Saya sendiri akan terus terang dalam page Harimau Melaya hari ni. Okey. Pemain-pemain yang ada minit perlawanan, yang sampai ada yang injured pun, kita bagi dekat dia orang sebanyak 1,200. Setiap seorang 1,200. Setiap seorang. Itu ada 20 orang pemain. 20 orang pemain. Kepada pemain yang terlibat embargo, kita bagi juga dia orang. Bukan kita bagi dia orang 100, bukan bagi 200, tapi kita bagi dia orang RM1,000. Dia tak ada isu sebenarnya. Tak ada isu sebenarnya. Apabila kita bagi duit tu kepada pemain, kita utamakan kepada pemain dulu. Duit yang fan bagi pada kita orang kumpulkan dulu. Lepas tu baru kita buat ketetapan kita nak bagi macam mana. Kita bukan, betul ada fan yang cakap kenapa tak bagi terus sedebuk kepada pihak pengurusan. Sekarang ni kita dalam komiti kita ada jawatankuasa media apa semua. Jadi dia orang dah rujuk dah dengan pihak MFL dan juga PFAM adalah menjadi satu, orang kata, keperluan kita untuk bagi dulu, utamakan dulu kepada pemain. Yang pegawai ni kemudian. Jadi setelah kita dah bagi tadi, pemain utama kita bagi 1,200, pemain yang terlibat embargo kita bagi 1,000. Jadi ada baki tu, yang baki itulah kita bagi kepada pegawai. Jadi pegawai semua kita bagi RM400. RM400, termasuk dengan seorang pegawai yang tidak ada dalam senarai yang pihak pengurusan pasukan bagi. Bayangkan ya, saya tak nak query apa-apa. Itu hak pasukan. Letak sampai 17 dia punya dia punya orang lah. 17 pegawai pasukan. Mana ini satu rekod lah. Saya tak, bukan saya sindir ya. Ini saya sendiri pernah ada pengalaman dalam pentadbiran pasukan belia tahun 2017. Saya sendiri terlibat dengan pasukan belia Perak 2017. Jadi saya cakaplah, pegawai pasukan sebanyak 17 orang hanya dengan pasukan Liga Perdana, saya rasa rasanya Ashraf sini boleh jawab kot, kan, patut ataupun tidak. Sebab kita tengok pasukan Liga Perdana ada masalah kewangan, pegawai pasukan sampai 17. Pemain yang bermain 20 orang. Mana kurang 3 orang je lagi untuk dapat satu tim nak main. Betul tak? Jadi kita isu, tapi kita tak nak lah benda ni kita nak timbulkan isu. Okey, itu you ada manajemen pasukan, you buat sendiri, kan? Tak ada masalah. Tapi janganlah kenapa nak pertikaikan. Saya kan bagi pihak Persatuan Penyokong Bola Sepak Perak, kami rasa macam terkilan lah apabila ada individu dan juga ada bekas pemain yang menyatakan saya menyeleweng, ambil percentage, nak buat jamuan dekat satu majlis berbuka puasa untuk menyerahkan. Saya rasa benda ni, diorang ni ada nombor telefon saya. Kenapa tak direct dengan saya, tanya sendiri dengan saya. Dan untuk makluman Ashraf dan jamuan berbuka puasa tu kita batalkan. Sebab apa? Kita fikir memang pihak restoran tu pun bagi percuma je. Seat. Cuma kita perlu bayar 5 seat untuk VVIP lah. Maknanya teknikal lah. Maknanya untuk Ahmad Syarul, untuk Faizal Zainal, coach dan beberapa orang lagi lah VIP kan. Kita akan jemput. Tapi apabila dah jadi isu, sebelum kita nak buat tu dah jadi isu, jadi saya cakap lah, saya bincang dengan komiti saya macam mana. Jadi diorang cakap ada iaitu malam semalam ada perlawanan persahabatan di Padang Mini Cepuk. Jadi saya cakap macam inilah, kita buat penyerahan sebelum perlawanan bermula. Jadi benda ni pun jadi isu. Benda ni jadi isu apabila kita bagi macam yang kita cakap tadi lah, macam yang saya cakap tadi lah, kita bagi 1,200, 1,000 dan 400. Okay. Sebab dia orang cakap ada yang cakap kata kenapa tak bagi terus 46,000 tu solid pada dia orang. Isu sekarang kita bukan tak nak bagi macam tu.
kita boleh bagi, tetapi adil tak kepada pemain yang bermain atas padang? Saya mewakili kelab penyokong Persatuan Penyokong Bola Sepak Perak. Saya bukan mewakili individu ataupun macam contoh yang satu badan NGO ke petak. Saya mewakili Persatuan Penyokong Bola Sepak Perak. Jadi duit yang saya dapat, collection yang saya dapat, kita kalau ikutkan, kita memang nak bagi target kita nak dapatkan 1.6 juta untuk bantu pasukan. Tapi sebabnya isu pengambil alihan tu masih tak berlangsung, dan sehinggalah ke tarikh lanjutan masih tak ada settle down benda ni. Jadi kita fikir, kita ambil pendekatan, tak apalah, duit ni kita ambil, kita bagilah kepada pemain sebagai bantuan hari raya. Walaupun kita tahu duit tu dia orang ada juga yang dapat daripada kerajaan negeri pada bagi kan. Baru ni semua orang tahu MB ada bagi kan bantuan sebanyak 1,000 setiap orang. Jadi kita komiti berbincang, buat discussion atau macam mana kita nak bagi, adakah kita nak bagi kepada pemain utama 1,500 ataupun kita bagi ikut bagi utamakan pemain semua sekali. Jadi saya bagi cadangan kat diorang, kita bagi 1,200 kepada pemain-pemain utama, 1,000 kepada pemain yang terlibat embargo, dan baki tu kita bagi kepada pengurusan. Di situ kita dah clear kan. Jadi tak timbul isu penyelewengan. Sebab apa kita nak cakap, kalau penyelewengan ni saya ambil duit. Itu saya ambil duit, itu boleh kata penyelewengan. Ini 46,000 tu kita solid, kita bagi kepada semua pemain dan pegawai pasukan. Walaupun ada perbezaan agihan lah. Walaupun ada perbezaan agihan. Tetapi kita bagi semua sekali duit tu kepada pasukan. Cuma saya ada ambil lah, saya ada ambil khidmat nasihat lah daripada pegawai SPRM tentang isu ni. Jadi pegawai itu sendiri pun bercakap dengan saya pagi tadi. Dia kata tak timbul isu penyelewengan sebenarnya. Sebenarnya isu yang timbul sekarang ni isu tak puas hati. Salah faham dan tak puas hati. Dan isu nakkan penyata akaun. Okey, saya nak maklumkan ya, isu pasal penyata akaun ni. Pada permulaan kutipan dulu, pada 15 hari bulan tu, mana 2 hari selepas itu, kita dapat penyata daripada pihak bank lah. Dekat penyata tu ada tertera nombor ID staf pegawai bank tu lah. Jadi apabila benda ni diviralkan, biasalah fan, dia punya power of viral tu memang dahsyat lah kan. Jadi benda ni sampailah ke pengetahuan pihak atasan bank tersebut. Jadi pegawai yang bagi bank statement tadi terus panggil saya punya bendahari dan minta benda ni ditarik balik. Post ni semua ditarik balik sebab dekat statement bank tu ada ID staf berkenaan. Jadi benda ni jadi isu lah. Pihak bank terus cakap lepas ni diorang takkan keluarkan lagi penyata akaun kepada peserta. Jadi benda ni memang saya sendiri ambil nasihat daripada semalam pun saya tanya dengan pihak PDRM. Pihak PDRM pun cakap penyata ni Encik tak boleh paparkan secara umum sebab ini adalah akaun persatuan. Dia memang very PNC. Jadi saya rasa macam sampai dalam Facebook orang maki saya dengan perkataan yang tak baik, dengan menyamakan saya dengan binatang yang haram. Saya kata saya tak kisahlah. Saya maafkan. Kita dalam bulan puasa ni kita tak apalah. Cumanya saya pembetulkan di sini penyata akaun tu kalau nak boleh datang jumpa dengan saya di bank. Ikut saya pergi ke bank, saya akan jumpakan dia dengan pegawai yang berkenaan. Biar pegawai yang berkenaan bagi tahu dekat dia. Kalau nak 10 orang pergi pun tak apa, 10 orang kita pergi ke bank tersebut. Jadi tak timbul isu penyelewengan, isu kasta. Yang bercakap ni adalah pegawai tau. Yang bercakap tentang kasta ni adalah pegawai pasukan tau. Jadi saya cukup terkejut lah. Kenapa dia nak cakap macam ni? Sepatutnya
dia tumpukan je pada pasukan dia. Kan? Pada pasukan dia. Jadi, itu cakap kata patutnya tak perlulah masuk campur urusan kutipan ni. Sebab kalau ada betul penyelewengan, ada bukti penyelewengan, ada bukti saya ambil percentage, okey. Launch lah police report. Saya tak ada masalah. Saya boleh hadapi benda tu sebab saya ada bukti. Yang saya buat kerja ni telus. Cumanya kita tak boleh nak bagi sesuka hati penyata akaun tu. Ini bukannya saya yang cakap sendiri, bukan saya punya persepsi sendiri. Benda ni daripada pihak bank sendiri. Pihak bank memang tak benarkan kita publish kepada umum. Jadi tuan saya tanya, so jadi maksudnya yang dakwaan yang kata pihak tuan ada ambil komisen tu memang tak benar? Memang tak benar. Lillahi ta'ala, memang tak benar. Dan saya semalam saya dah lodge police report dan saya akan ambil tindakan undang-undang kepada individu dan page tersebut. Walaupun dia dah padam, saya nak dia minta maaf dengan saya secara terbuka. Ini eloklah pun saya dapat masuk dalam page Ashraf kan. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak dia menyatakan permohonan maaf dia secara terbuka, macam mana dia nyatakan saya pihak yang buat kutipan ni ada penyelewengan. Kononnya dia dapat info daripada IG pemain Khalid Jamlos. Jadi saya nak dia perbetulkan benda ni. Kalau dia dapat info daripada Khalid Jamlos, dia pergi cari Khalid Jamlos lah. Dia jangan tanya dengan saya. Kan? Jadi saya pun semalam pun saya bercakap dengan Khalid Jamlos, saya cerita terang-terang dengan dia. Khalid Jamlos pun minta maaf dengan saya dan dia pun post dekat dalam Facebook dia. Kata benda ni, isu ni ada salah faham sebenarnya. Jadi page yang memalukan saya ni dan memalukan saya punya komiti ni, saya cakap lah, saya nak tunggu dia buat satu open, secara open lah dia minta maaf dengan saya dan juga pihak komiti saya. InsyaAllah lah saya takkan ambil tindakan. Sebab benda ni kita dah serah kepada pihak polis malam tadi. Kita buat report bukan untuk kita nak mempertikaikan ya. Kita tak mempertikaikan. Kita nak benda ni clear. Kita nak fan tahu. Kat luar sana fan tak tahu. Tapi bila digembar-gemburkan kata kononnya saya ada ambil percentage, saya ada menyeleweng, ini satu fitnah. Satu fitnah yang orang kata nak menjatuhkan saya. Sebab dalam banyak-banyak fan Perak, dia orang kenal saya sebagai Abang Kimi Gendang. Saya memang lama lah main gendang dalam stadium Perak. Jadi isu mengatakan saya nak menyeleweng, saya rasa tak betul lah. Sebabnya kita bukannya baru hari ni duduk dengan pasukan, bukan hari ni kita duduk dalam fan. Sebab macam saya sendiri pun pernah duduk sebagai pegawai pasukan. Jadi takkanlah saya nak benda ni saya nak gunakan untuk diri saya. Kan? Banyak pemain yang ada dalam pasukan hari ni pun kan, banyak pemain yang daripada pasukan belia 2017. Macam Nazmi Ahmad tu, lepas tu macam Hakimi Isa, macam Burhan Rahman. Ini semua ni budak-budak yang memang kenal dengan saya, kenal saya punya cara macam mana. Jadi saya cakap tak timbul isu lah. Yang menjadikan isu ni adalah apabila adanya individu-individu yang tak berpuas hati dengan saya tentang kutipan ni. Nak bank statement apa semua. Boleh personal dengan saya, jumpa dengan saya, kita pergi ke bank, dengar apa yang pihak bank ceritakan. Kalau pihak bank tu cakap apa yang saya cakap tu adalah sama dengan pihak bank cakap, get ready lah. Saya akan ambil tindakan mahkamah lah pada orang tu. Tu je. Sebab saya dah jelaskan, benda ni tak boleh. Penyata akaun ni tak boleh. Pergilah mana-mana bank pun, memang diorang akan cakap penyata bagi akaun persatuan ataupun akaun syarikat adalah PNC. Kita tak boleh paparkan kepada publik. Sebab bila saya, contohlah, saya paparkan dekat dalam page, dalam live kita hari ni. Adalah orang yang ambil screenshot, lepas tu dia pergi viralkan benda ni. Jadi satu Malaysia tahu, akaun dalam Persatuan Penyokong ni ada banyak ni. Jadi benda ini yang menyebabkan kita tak boleh, pihak bank memang tak benarkan. Sebab memang itulah cerita Syab. Harap-harap clear kepada penyokong-penyokong yang
yang nak tahu cerita sebenar, dan kita pun bukannya menidakkan apa yang dia orang cakap. Ya betul, fan berhak tahu berapa jumlah kutipan apa semua, dan kita dah terangkan, cumanya kita tak boleh nak bagi penyata tu kepada umum. Kita tak boleh, memang tak boleh nak umumkan secara umum. Jadi kita bagi tahu, kita buat poster, tulis itu berapa. Sebab jumlah asal adalah 45,909. Jadi malam sebelum nak clearkan cek, ada hamba Allah yang sudi nak bagi genap kepada 46,000. Jadi pukul 2.40 petang semalam, kita update sekali lagi poster kutipan sebanyak 46,000. 46,000, jadi kita bagilah, kita utamakan kepada pemain dulu, lepas tu baru kita bagi baki kepada pegawai pasukan. Jadi saya pun okeylah, saya pun ambil kesempatan lah nak minta maaf jugalah kepada fan-fan dekat luar sana yang tak tahu cerita sebenar kan. Sebenarnya penyata ni kita memang very PNC. Dia orang boleh pergi sendiri ke bank, tanya sendiri dengan bank. Ya, masing-masing saya rasa 99.9% lah rakyat Malaysia mesti ada akaun bank, betul? Jadi pergilah kat mana-mana bank, tanya, penyata akaun boleh tak saya paparkan kepada umum? Saya letak kat Facebook saya. Mesti dia orang, pihak bank akan cakap, mesti dia akan cakap tak boleh. Sebab benda ni dia ada akta dia, memang ada akta dia. Jadi itulah, kita harap benda ni clear. Kita harap benda ni tak ada timbul lagi isu, tak ada lagi fitnah, tak ada lagi orang kata sindir-sindiran yang orang kata tak ada faedah. Dalam bulan yang mulia ni, kita patutnya muhasabah diri. Berapa sumbangan kita kepada pasukan, berapa apa sumbangan kita. Ini yang kita perlu fikirkan. Sebab tim sekarang, kalau betul SOX tanda tangan hari ni, alhamdulillah. Kalau kata tak tanda tangan, masalah. Masak ni pasukan Perak ni. Jadi kita fikirkan yang itu. Jadi kita fikirkan yang itu. Saya bukan apalah. Banyak fan Perak ni, banyaknya dia orang ni sayangkan pasukan Perak. Itu yang saya bangga. Dengan penyokong-penyokong Perak ni, saya bangga. Sebab apa? Dia punya aura penyokong dia tu kan, lain macam. Sehingga kat isu kutipan pun dia orang very, very particular. Memang nak tahu semua secara detail. Walaupun kita dah maklum, tapi dia orang masih lagi nak juga penyata, nak juga baki berapa sebelum kutipan apa semua. Jadi itulah cerita dia. Jadi bagi saya tak ada masalah untuk terangkan benda ni, tak ada masalah. Kalau ada page lain yang nak jemput saya pun tak ada masalah. Tapi saya terima kasih lah sebab page Harimau Melaya yang first lah panggil saya untuk buat ni. Sebab kita dapat cerita tu nak tahu tu. And harap dengan penjelasan Tuan ni kira dah boleh settlekan semua. Tapi saya ada benda satu lagi nak tanya ni. Saya baru dapat tadi saya dapat pengesahan lah daripada Yunus. Daripada Tuan Yunus lah. Katanya petang ni confirm XOX akan sign MOU dengan sebagai pemilik baru Perak. So kalau let's say so Perak berkemungkinan akan jadi salah sebuah kelab terkaya. Ya. Itu betul. Apa harapan Tuan bila dengar itu ni? Harap betul lah. Kita nak ucapkan thank you juga tau pada Datuk Azim. Sebab apa dia sudi nak ambil Perak FC. Sebab apa tau? Kita dah struggle lah, very struggle lah, team very struggle. Saya pun bukan apalah dengan pihak AMC pun kan, kita memang betul pihak AMC ada clash sikit hari dengan fans apa semua kan. Jadi kita harap benda ni dapat selesai dengan cara yang elok. Sampai saya pun terpalit juga, isu dengan pihak AMC pun saya terpalit juga. Ada yang kata saya yang mula-mula post tentang gambar poster 6 Jahanam. Padahalnya saya diberi oleh seorang fan ni, dia bagi kat saya gambar tu. Dia kata, bang, tengok ni gambar ni, cantik tak? Saya cakap apa, masalah ni kau tahu tak, benda ni boleh jadi isu besar ni. Dia cakap apa, abang post dekat grup. Jadi saya pun cakap lah, tak apalah nanti aku post dulu kat grup. Saya cakap macam tu lah kan. Jadi memang isu jugalah. Cuma itulah, saya nak maklum lah, benda ni semua kita kena fikirkan.
macam isu pasal perosak bola sepak Perak. Kita ambil masa sikit Aisyah. Boleh. Pasal isu perosak bola sepak ni, sepatutnya kan pihak-pihak yang berwajib lah, contoh IMC, PAFA, presiden, pemangku presiden dan juga SU apa semua ni, patutnya dia kena clearkan benda ni. Kalau betul dia orang bukan perosak bola sepak Perak, dia orang kena clearkan benda ni kepada fan Perak ni. Audio tu tekan. Okey. Jadi sorry ada call masuk. Jadi dia orang nak tahu apa cerita, apa perkembangan, apa isu. Jadi bila fan Perak jadi macam ni, benda ni pihak AMC, pihak PAFA kena clearkan benda ni kepada fan. Bila tak clear, bila dia orang duduk diam, senyap, persepsi fan dia akan jadi macam-macam. Dia orang cakap, tengok apa dia orang buat. Tengok apa ni. Ni semua ni ada konspirasi lah ni. Orang akan cakap macam tu. Macam gini tak ada. Bagi direct je. Kalau ada masalah, okay, call direct dengan CEO, dengan Yunus. Telefon. Yunus pun tahu nombor telefon. Saya pun cakap tu direct dengan dia. Apa cerita ni? Dia akan cerita. Ni. Macam semalam, malam tadi pun kita punya chairman IMC pun, Carol Lujang pun ada telefon. Dan dia cakap memanglah dia marah-marah lah. Dia kata apa cerita dia ni. Okey, bila cerita balik kan. Lepas tu bila dia cerita balik apa yang terjadi dalam IMC, dan bila saya sendiri pun berjumpa dengan individu yang dia maksudkan tu, memang saya cakap memang dia ni antara maknanya IMC ni kiranya macam orang yang mengharapkan seorang funder, tapi funder ni tak bagi duit. Jadi isu sekarang jelas lah, cumanya fan tak tahu. Tapi yalah, sepatutnya pihak IMC kena berterus terang kepada fans. Sebab bila dia tak berterus terang kepada fan, macam-macam persepsi orang akan timbul sebab dia orang diam. Ada satu grup WhatsApp ni, ada Yunus ada, lepas tu pegawai media daripada IMC pun ada, senyap, tak jawab apa-apa. Jadi bila senyap, fan akan cakap dia orang ni dia orang ni kenapa tak nak berterus terang? Kenapa kayu ke? Ada yang cakap macam tu lah. Termasuklah dengan presiden. Tapi isu sebenar dia Cap. Kerosakan bola sepak Perak ni adalah berpunca daripada isu tunggakan gaji. Pada 2022, 2020, 2021. Itulah punca dia. Dan masa tu siapa dia board of director Perak FC. Yang ni saya tak nak mention nama individu tersebut kan. Siapa individu pertama yang menjadi board of director Perak FC pada masa tu? Saya tahu, jadi tapi kena double check. Ya, siapa individu tu dan siapa CEO pasukan pada masa tu. Kenapa sekarang ni orang pertikaikan apa yang IMC buat Tapi kalau kita benda ni, kronologi dia berpunca daripada pengambil alihan pada Januari 2021. Siapa board of director Perak FC pada masa tu? Kenapa individu ni dilepaskan begitu saja? Kenapa tak ada langsung fan yang ucapkan nama dia? Tak ada fan yang tanya kenapa dia ni tak salah. Kenapa? Itu yang jadi persoalan. Jadi adakah sebab dia orang kerajaan? Jadi benda ni jadi isu tau. Tapi kan yalah, kita fan kat sana, bila contoh bila saya cerita benda ni, fan akan cakap, kenapa dia nak sibuk-sibuk? Kenapa saya nak sibuk-sibuk? Sebenarnya saya bukan sibuk, tapi inilah kronologi dia. Berlakunya kan, dia orang cakap punca daripada tunggakan gaji bulan 11 12.
Okey, 11-12 kita dah clear dah. Kerajaan negeri dah bantu melalui Menteri Besar dah bantu. Bulan 11-12 2020 tu dah bayar. Jadi sekarang ni isu dia sekarang pada Januari 2021 tu siapa yang jadi board of director dan siapa yang menjadi CEO pasukan. Ini isu dia. Tapi alhamdulillah lah hari ni pun dah clear. Kalau betul lah kan Datuk Azim dah sign dengan IMC, alhamdulillah dengan IMC lah. Dengan Perak FC, alhamdulillah. Jadi kita harap-haraplah ada sinar baru lah dekat pasukan Perak. Dan bukan apa, kita sekarang ni dalam Liga M3 pun kita ada 3 pasukan daripada yang mewakili Perak. Ya, betul. BRM, respect Manjung. dengan Manjung. nama Bukit Tambun. apa dia kata? Manjung. Bukit Tambun, BRM, Kuala Kangsar. Masa BRM. BRM. Jadi itu yang kita sebab berapa tahu rasa macam teruja lah sikit. Sebab apa bila dengar semalam kan walaupun dalam keadaan yang kelang kabut sikit lah pasal isu ni kan bila dengar kata SOX ambil alih, alhamdulillah. Sebab apa kita tahu SOX dia salah satu syarikat yang memang orang kata menaja pasukan Kak Prik kan. Jadi mesti dia punya kewangan itu lebih kukuh kan. Jadi tak ada timbul isu. Suara. Okey dengar. InsyaAllah lah kita rasa isu kewangan ni takkan timbul lah. Sebab Sorry. Dah orang ada telefon dia. Jadi takkanlah akan timbul isu tunggakan gaji lagi kan. Jadi harapnya si Bago pun boleh lepas. Jadi pemain pun dah boleh main dah. Macam Indra Putra kan. Rindu lah nak tengok Indra main atas padang. Wanzek. Jadi memang ini kita tunggu-tunggukan. Fan di luar sana pun tunggu-tunggukan. Jadi terima kasih juga kepada IMC. Walaupun dah last minute dia bagi sign. Tapi tak kisahlah. Janji benda ni lepas. Dan saya rasa fan Perak kena bersikap lebih adil lah. Kita bukan apa. Kita kena fikir. Mungkin pihak IMC tak nak berlaku seperti mana apa yang diorang hadapi. Sebab tu pihak IMC lebih berhati-hati untuk menerima pembeli baru. Kita jangan saya bukannya menyebelahi IMC tak. Saya tak menyebelahi IMC. Ini saya nyatakan ni bila kita orang berniaga ni dia akan fikir tau. Kalau aku nak lepaskan syarikat ni kepada orang lain, aku kena bagi orang yang betul-betul ada kewangan yang kukuh. Tambah pula ini isu pasukan bola sepak Perak FC. Bukannya syarikat jual kacang putih. Ini syarikat yang mengendalikan pasukan bola sepak. Jadi kan kenalah tengok balik. Okey, pasukan syarikat yang nak ambil alih ni, adakah syarikat yang kukuh? Adakah dia ni syarikat yang hanya sekadar orang cakap tunjuk bank account saja? Kita kena tengok benda tu. Jadi saya rasa tak timbul isu sebenarnya. Apa yang pihak IMC buat tu saya rasa betul dah lah. Sebabnya dia pun nak tengok. Sebab macam apa yang Mr. Stuart bagi tahu kena ada proof of fund. Proof of fund untuk untuk syarikat yang nak ambil alih Perak FC kena ada proof of fund. Tunjukkan dulu. Jadi tak timbul isu pun. Kalau betul syarikat yang nak ambil alih ni dia ada satu proof, dia ada satu mekanisme untuk dia membayar gaji pemain dalam tempoh setahun, tunjukkanlah kalau betul-betul dia berminat. Jadi kita rasa apa yang SOX buat, mesti SOX pun dah buat due diligence awal-awal dah. Cumanya SOX ni taklah muncul seperti mana yang kita faham macam sebelum ni apa cakap JR Resources kan. JR Resources. Jadi kita nampak benda ni Yunus ni pun bagi tahu kata ada 3 syarikat yang berminat. Jadi tak ada masalah lah, benda ni dah declarekan awal-awal. Semuanya dah 3 ni pun dah peringkat akhir, tapi diorang buat ketetapan dan pemilihan, diorang mesti ada dia punya jawatan dia, mesti ada dia punya board of director dia yang memilih untuk ambil SOX ni sebagai syarikat yang akan mengambil alih Perak FC. Jadi tak timbul isu sebenarnya. Saya cuma harap satu je. Fan Perak yang ramai-ramai dulu ni penuhkanlah stadium.
Setakat kita bercakap dalam media sosial, bercakap dalam IG, bercakap dalam WhatsApp, kita tak datang ke stadium, tak guna. Seriously, saya cakap memang kita tengok macam baru ni kutipan 700 saja. Kutipan. Untuk apa? Saya datang ke stadium, saya memang kadang-kadang saya dapat pass. Saya dapat pass. Tapi saya juga beli tiket. Saya beli tiket. Walaupun saya dapat pass, saya beli tiket sebab ini kita nak support team. Sebab team management dia kena bayar, pihak pengurusan Perak FC perlu bayar jumlah sewa levy stadium. Bukannya free tau. Kita buat perlawanan, kita kena bayar stadium, kita kena bayar keselamatan, kita kena bayar pegawai-pegawai pasukan. Ini kena ambil kira ni. Jadi kita boleh support cara macam tu lah. Walaupun kita datang, kita memang akan dapat siapa-siapa saja yang dapat masuk free ke apa ke, kan? Beli je lah tiket RM10. Alah, RM10 kita bagi je lah. Kan? Jadi itulah, saya harap sangat lah. Lepas ni fan bertambah ramai lah kat stadium. Tambah pula dah esok dah ambil alih kan. Jadi mungkin lah lepas ni dia buat dia pakai balik digital kot. So ni last soalan saya ni. Last soalan saya. Okay. Kalau lepas ni Perak FC dah tukar XOX Perak FC, terima atau tidak? Why not? Tak ada masalah sebab dia memiliki pegangan 100%. Daripada apa yang saya dengar, dia memiliki pegangan saham 100%. Itu je, tak ada masalah. Isu dia tak timbul. Kalau dia tulis itu Perak FC, Perak XOX FC, tak ada masalah sebab dia pemilik syarikat. Dia yang memiliki 100%. Dia nak buat nama apa itu dia biarlah, janji ada nama Perak kat situ. Okeylah, orang tahulah. Ini Perak sebenarnya. Macam contohlah ada negeri lain yang sampai 3 pasukan masuk Liga Perdana. Kan? Ada United, ada Ranger, ada macam-macam kan. Janggut Warrior. Jadi tak timbul. Okay, tuan, itu saja. Mungkin dengan penerangan tuan ni, orang kata apa, memberi penjelasan kepada fans-fans yang ada kata isu sonlap lah sebagainya. So tuan dah clearkan. So harap semua fan Perak boleh orang kata apa ni, menerima benda ni, dan lepas ni dah ada pelantikan owner baru. Macam tuan kata, penuhkanlah stadium, support Perak kembali untuk kita rindu untuk Perak-Perak yang dulu 2018 champion semua. So tiba-tiba macam ni. So kita harap, kita doakan kembali supaya Perak memeriahkan lagi Liga dalam Malaysia ni. Thank you tuan, kita luangkan masa dengan Harimau Melaya. InsyaAllah kalau ada rezeki berkesempatan ke, kita boleh jumpa nanti kalau Perak ada game kat sini ke. Okey tak? Boleh, tak ada masalah. Terima kasih tuan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.